Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan teruskan lagi sesi PDPR kita. Okey, yang mana masih lagi dalam bab 9. Okey, hari Isnin hari tu kita ada bincangkan mengenai alloy. Betul tak? Alloy tu apa? Kita ingat balik, alloy adalah bahan logam, dua logam ataupun campuran logam dan bukan logam yang dicampurkan, membentuk satu bahan baru dipanggil alloy. Tujuan alloy ni ada banyak, sama ada lebih cantik, lebih keras, lebih kuat, dan lebih mudah dibentuk dan sebagainya. Sekarang ni kita nak bincang yang topik seterusnya dalam bab kimia industri ni ialah berkaitan dengan kaca dan seramik. Apa beza kaca dan seramik? Apa itu kaca, apa itu seramik? Kita nak tahu kaca tu buat daripada apa, seramik tu apa benda. Apa yang kamu tengok kat rumah kamu bahan berkaca, adakah ia kaca ataupun adakah ia plastik? Kita akan tengok berbeza. Macam juga kat handset sekarang ni, kamu pakai handset kan. Kamu pakai handset yang mana handset ni kamu pasang kononnya ada tempered glass. Tempered glass lah kononnya kan. Tempered glass. Tapi sebenarnya bukanlah itu glass sebenarnya. Kalau kamu tengok yang Corning Gorilla Glass, screen asset untuk handset itu, yang tu kaca. Dan kaca Corning Gorilla Glass ni sangat keras. Tapi yang tempered glass yang kamu beli tu, yang kamu lekat dekat sini ni, bukanlah tempered glass, bukan gelas. Gelas tu kalau ikut kaca. Tempered glass ni adalah plastik perspek yang dikeraskan lagi, itu saja. Tapi kalau yang kaca yang sebenar hanya pada monitor kita dan screen kita ni yang kaca. Ada beza antara kaca dan plastik. So kali ni kita kena bincang bukanlah kaca dan plastik, tapi kita nak bincang kaca dan seramik. Baik, kita pergi dulu. Apakah hasil pembelajaran kita? Yang pertama, memerihalkan komponen kaca dan seramik. Kita nak tengok apa bahan yang membuat kaca dan seramik tu. Yang kedua, menerangkan dengan contoh aplikasi kaca dan seramik. Maksudnya kita nak tahu contoh-contoh bahan yang menggunakan kaca dan seramik dalam kehidupan kita. Dan yang ketiganya, mewajarkan kesesuaian penggunaan kaca dan seramik dalam kehidupan seharian. So kamu boleh bagi pendapat dekat sini, adakah kaca dan seramik sesuai untuk kehidupan seharian kita, adakah tak sesuai. Dan kenapa bila kita bagi kata sesuai, apa sebab dia, dan kalau tak sesuai, apa sebab dia. Baik, tapi kepada kaca dulu. Kita tengok pada gambar rajah ni apa dia ni? Takkan kaca bentuk serbuk. Inilah kita tahu bahan yang mula-mula buat kaca tu daripada apa. Sekarang kita akan bincang. Kemudian kalau kamu biasa tengok buat craft tangan, depan leburkan kaca. Bukan leburkan kaca, itulah cara buat kaca. Tapi bahan yang buat kaca tu lagi. Ini adalah aplikasi dia kaca. Buat cawan, buat gelas, pinggan dan sebagainya. Kaca dipercayai digunakan sekitar 5,000 tahun sebelum Masihi. SM ni sebelum Masihi. Maksudnya zaman Firaun dulu lah kot. Mungkinlah zaman Firaun, zaman Namrus, zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Musa dulu. Zaman ni zaman yang memang kita anggap macam tak ada, macam kuno ni, tak. Mereka punya teknologi lebih hebat daripada kita. Kaca yang mereka guna, zaman tu dah mula guna kaca. Maksudnya zaman tu sangat hebat. Cumanya kita tak tahu apa teknologi yang dia ada. Tapi Tuhan cerita dalam Quran, teknologi tu mereka sangat hebat, tapi dimusnahkan sebab mereka dah raka. Ataupun mereka buat bagi Tuhan marah. Tuhan hancurkan kaum-kaum sebelum kita. Jadi kita tak tahu apa teknologi yang mereka ada. Tapi yang kita tahu, kaca ni digunakan sejak atau sekitar 5,000 tahun sebelum Masihi. Maknanya sebelum Nabi Muhammad ada di bumi lagi, belum dilahirkan di bumi, dah ada orang guna kaca. Kaca diperbuat daripada silika. Apa itu silika? Silika adalah sebatian yang mengandungi silikon dioksida yang wujud semula jadi di dalam pasir. Pasirlah bahan yang digunakan untuk membuat kaca. Sebab dalam pasir ada silikon dioksida ataupun silikon dioksida, dan dia wujud semula jadi. Itu dalam pasir tu. Silika tulen dileburkan sekitar 1500 darjah Celsius sehingga menjadi cair dan dibentuk menjadi kaca. Silika tulen tu, silika yang duduk dalam pasiak tu sendiri dileburkan sekitar 1500 darjah Celsius. Kalau kita kena hanguhilah suhu ni, tapi untuk meleburkan pasir sekurang-kurangnya 1500 darjah Celsius. Sampailah pasir itu dileburkan menjadi cair.
Okay, bila dia jadi cair, barulah orang akan bentukkan dia menjadi kaca. Saya akan tunjukkan sikit video supaya kamu dapat jelas macam mana lah orang buat kaca ni, betul ke buat daripada siap. Kita tengok. Okay, baik. Okay, ni kamu tengok dulu dalam masa 4 minit. Glass is a material that has to be made. How do they make it? Where does it come from? Before I say anything more, now would be a good time to pause the video and discuss. Okay, you ready? Well, believe it or not, glass is made by taking a bunch of sand and getting it so hot that it melts. It's one of the most amazing things to watch how it's made, because in order to melt sand, you have to use a special type of oven that can get super hot. It's called a furnace or a kiln. Here you can see someone loading some sand into the furnace. Once it gets hot enough, it will melt or become liquid. And when you get something this hot, you can see it glows, just like lava. This isn't lava though, it's molten sand. And as it cools, it will start to look more familiar to you. It becomes solid glass. To make a flat sheet of glass, like you'd use for a window, they melt sand until it's molten. Then they pour it out and roll it into a flat shape like this, and carefully allow it to cool. More fancy objects like a glass vase are even more fun to watch. This involves a special skill called glass blowing. You can see here, it starts with this person taking a big glob of molten sand and getting it on the end of a hollow pipe. Then she blows air into the pipe. You can actually blow a bubble into it, which might end up being the open part of the vase. The molten glass has a similar thickness as honey. They carefully shape it the way they want it and keep turning it and turning it. As it cools, it becomes solid. Artists can make amazing sculptures with glass. Believe it or not, this artist is making a glass swan. So that's how glass is made. But it's kind of weird, isn't it? I mean, how did people ever discover that if you melt sand, it makes glass? We've been making glass for a long time. So long ago now that no one knows for sure who was the first person to discover that if you melt sand, it makes glass. But some of the earliest objects made of glass come from ancient Egypt, a place covered in desert sand. Could it be that someone long ago had a campfire and noticed that the heat of their fire melted the sand beneath it? Glass is Maaf, tak dengar pun apa saya cakap saja tadi. Okey, maaf. Okey, tadi kita dah tengok cara macam mana kaca itu dibuat. Okey, daripada dia kaca tu dilebur. Okey, bila dilebur dalam satu oven yang khas, yang istimewa, kemudian dia akan diratakan. Bila diratakan, dia akan potong. Berbeza yang kedua, yang dekat pusat kraft. Okey, sama juga pasir itu dilebur. Dilebur sampai jadi cecair, kemudian dia akan tiup membentuk balang ke binatang ke apa, dia akan bentukkan ketika pasir itu tengah panas. Okey, dalam bentuk leburan ataupun cairan. Tapi yang dekat kilang, dia masih dalam keadaan cecair, dia akan ratakan. Okey, kemudian bila sampai saiz yang dia nak, dia akan potong, kemudian dia akan jual lah dalam bentuk saiz yang kita nak, tebal ke nipis dan sebagainya. Okey. So sekarang ni kita nak bincang pula kaca dan jenis kaca, ada komposisi kaca dan ciri-ciri dia. Okey, yang pertama kaca silika telakur, iaitu komposisi dia silika. Silika ni duduk dalam pasir tadi. Tahan terhadap haba, lengai terhadap bahan kimia. Dia tahan haba, maksud tak mudah pecah, tak mudah retak.
Dan yang keduanya lengai terhadap bahan kimia. Maksudnya kalau kita letak bahan-bahan kimia, dia tak mudah, dia tidak jadi apa-apa lah, tak ada apa-apa. Dia bubuhlah alkohol ke, bubuhlah apa bahan pun, dia tak akan mengotorkan atau tidak merosakkan kaca tu. Okey, yang kedua, kaca soda kapur. Okey, dalam ni ada silika, kalsium karbonat dan natrium karbonat. Takat lebur dia rendah dan mudah dibentuk. Yang ni kaca soda kapur. Yang ketiga, kaca borosilikat. Silika, boron dioksida, boron oksida, natrium oksida dan aluminium oksida. Okey, apa ciri-ciri dia? Ketahanan sangat tinggi terhadap haba dan bahan kimia berbanding dengan kaca soda kapur. Yang ni lebih bagus daripada kaca soda kapur dari sudut ketahanan haba. Okey, kaca plumbum. Okey, silika, dia punya komposisi silika, plumbum 2 oksida dan natrium oksida. Takat lebur dia rendah dan mempunyai indeks biasin yang tinggi. Okey, keempat jenis kaca ini ada kegunaan dia sendiri. Nak kata silika terlaku lebih baik pada kaca soda kapur pun tak juga, sebab ada guna dia kaca soda kapur ni. Okey, kaca silika terlaku ni ada guna dia kat mana? Dia tertentu lah. Tak semua orang akan guna silika terlaku. Mungkin kalau guna yang ini saja mungkin lebih mahal daripada kaca soda kapur. Nak guna kaca borosilikat, nak buat bahan yang kita nak guna tak berapa penting kekerasan dan ketahanan haba. Buat apa kita guna yang ni? Mungkin kita boleh guna bahan kaca soda kapur. Kita akan tengok apa kegunaan. Okey, baik. Kaca silika terlakur. Yang ni biasanya digunakan untuk membuat kanta. Okey, kita kanta. Okey, kanta mata, kanta buat spek tu, kanta mata ataupun kanta cembung, kanta cengkung dalam makmal tu. Okey, sebab dia tahan haba dan tahan bahan kimia. Dan juga ni, alat radas dalam makmal. Okey, dan kanta-kanta yang ada dalam dalam mikroskop, teleskop. Okey, sebab dia tahan haba dan tahan bahan kimia. Ini kaca silika terlakur. Apa dia punya contoh penggunaan dia. Okey. Yang kedua, kaca soda kapur. Yang ni dia mudah dibentuk kan. Tapi ketahanan terhadap haba dia kurang. Ya, contohnya pinggan mangkuk. Okey, pinggan mangkuk. Ni apa? Lampu filament. Okey, lampu jimat kara ni. Okey, cermin muka, botol kaca, cermin tingkap. Biasanya ini dibuat daripada kaca soda kapur sebab mungkin lebih murah, yang pertama. Yang keduanya sebab dia tahan, tak berapa tahan, dia mudah dibentuk. Sebab dia mudah dibentuk. Bila mudah dibentuk, dia taklah tahan haba. Okey. Ini contohnya kaca soda kapur, kegunaan dia. Ingat betul. Kaca soda kapur, cermin tingkap, botol kaca, pinggan mangkuk. Okey. Lampu dan cermin muka. Okey, kaca borosilikat. Yang ni tahan haba, sangat tahan haba. Okey, bahan yang menggunakan ni dia tahan haba dan tahan bahan kimia ni. Kalau kamu tengok rumah kamu ada periuk-periuk yang guna untuk masak. Ini bukan periuk hidang, ini untuk periuk masak. Dia bentuk kaca. Ni kaca borosilikat. Maksudnya dia sangat tahan haba. Kita boleh masak guna periuk kaca ni. Dia agak mahal lah. Kalau jual kat SIG ni mungkin 100 lebih. 100 lebih atau 300 lebih. 200 lebih, 300 lebih. Okay, bila pasal apa dia mahal? Sebab dia tahan haba dan tahan bahan kimia. Lampu kereta. Okey, ni alat radas kimia. Okey, alat radas kimia, dia makmal kimia, dia kena guna jenis borosilikat sebab dia akan guna suhu yang tinggi dan alat bahan kimia yang agak pekat. Yang tadi yang terlakur bahan untuk makmal sains, ini makmal kimia. Makmal kimia dia akan guna asid yang tinggi, molariti dia, kepekatan asid tinggi, kepekatan alkali tinggi, kemudian bahan kimia yang agak-agak lebih pekat lah kan. So dia kena guna jenis borosilikat. Kalau eksperimen buat pun guna haba yang sangat tinggi. Okay. So ini alat radas yang jenis borosilikat, kaca borosilikat. Okey, mana kaca plumbum pula, dia mudah dibentuk dan dia agak kita kata dia agak mahal sebab dia ada indeks bias yang tinggi. Yang ni biasanya buat prisma, buat kanta untuk lens, untuk kanta untuk kamera kan. Sebab apa? Sebab dia mempunyai indeks bias yang tinggi supaya dia dapat menumpukan cahaya, dia boleh kutip cahaya yang banyak. Okey, lampu dan dia mudah dibentuk juga. Yang bagus dia indeks bias yang tinggi. Indeks bias yang tinggi. Ni cawan-cawan yang mahal buat daripada kaca plumbum lah. Okey, boleh faham tak? Tentu ada
4 jenis kaca, ada komposisi berbeza, ada kegunaan berbeza, ada sifat-sifat kaca yang berbeza. Boleh faham? Okey. So kalau kamu boleh cari juga, tengok kat rumah kamu kan. Okey, kamu cuba listkan. Jenis kaca silika telakur apa yang guna di rumah. Okey. Soda karbonat, kaca yang kedua tu apa yang guna di rumah. Okey, kaca borosilikat apa yang digunakan di rumah. Kaca plumbum apa yang ada di rumah. So boleh kita tengok, banyak macam ni jenis ni, patutlah ni mudah pecah, hak ni tak mudah pecah, hak ni tahan panas, hak ni tak tahan panas. So kita boleh apply dalam kehidupan kita. So nanti bila kamu nak dah apa ada duit nak beli barang pun kamu tak perlu ke beli pinggan kaca ni, macam tu. Alright. Okay, seramik. Seramik adalah terdiri daripada bahan bukan logam yang terbentuk daripada tindakan haba pada suhu yang tinggi. Okay, seramik ni bahan bukan logam. Dia bukan logam dan dia terbentuk daripada tindakan haba yang suhu tinggi. Seramik diperbuat daripada tanah liat. Tadi kaca buat daripada pasir, bahan seramik buat daripada tanah liat. Okey. Komponen utama tanah liat adalah aluminium silikat. Dalam tanah liat ni dia ada aluminium silikat. Kalau dalam pasir ada silika, dalam tanah liat ada aluminium silikat. Okey, seramik tahan haba dan tekanan tinggi. Seramik ni lebih tahan haba dan dia tekanan yang tinggi berbanding kaca. Seramik ni sangat bagus lah. Okay, seramik juga sangat keras tapi rapuh. Dia keras tapi rapuh dan lengai terhadap bahan kimia dan tidak berkarat. Disebabkan dia bukan logam, dia tak berkarat lah. Okay, rapuh ni maksudnya dia ada jenis seramik yang mudah crack, kita kata. Okay. Tapi lengai terhadap bahan kimia sama macam kaca. Lengai ni maksudnya kita bubuh bahan kimia, kita masak ke, kita guna bahan kimia dalam, dia tak mudah melekat, tak mudah rosak dan tidak macam tu. Maksud dia lengai. Dia tidak bertindak balas lah. Maksudnya tidak bertindak balas dengan bahan kimia. Kalau plastik kamu guna bubuh benda yang panas, dia akan melebur kan. Maksudnya dia bertindak balas dengan haba. Dengan ataupun kamu masukkan warna dekat plastik yang dalam bekas plastik, dia akan lekat warna plastik dekat bekas plastik tu. Tapi kaca dengan seramik dia tak lekat sebab dia lengai terhadap bahan kimia. Dia tidak bertindak balas dengan bahan kimia. Okey, selain itu seramik juga merupakan penebat haba dan elektrik yang baik. Okey, seramik ni penebat haba dan elektrik. Kalau kamu tengok orang masak kuah laksa buyung kan, kuah laksa buyung dalam bekas buyung. Buyung tu apa? Buyung tu dia buat daripada tanah liat, seramik lah. Okey, kalau kamu perasan dia pun masak dalam nak bagi panas, kuah laksa tu lambat. Tapi bila dia lah panas, dia nak hilang haba pun lambat. Sebab dia punya sifat penebat haba. Dia tak membenarkan pergerakan haba yang baik. Jadi dia sangat tahan haba dan sangat penebat elektrik yang baik. Okey, penggunaan kaca dan seramik dalam kehidupan seharian. Kalau kita tengok sini, sah-sah lah alat hiasan kan. Alat hiasan, pinggan mangkuk dan sebagainya. Okey, berdasarkan ciri-ciri kaca dan seramik yang telah dipelajari, kita telah ketahui bahawa kaca dan seramik sesuai digunakan untuk menghasilkan pelbagai jenis barangan dalam kehidupan seharian kita. Hal ini juga telah dapat memajukan industri kaca dan seramik di negara kita. Negara yang paling banyak guna seramik ni adalah China. Kita pun ada. Kita di Sayung, di Perak kan. Sayung antara tempat yang buat seramik lah, buat tanah liat, pasu tanah liat. Tapi China ni kalau kamu tengok, dia pun sangat-sangat, China, Jepun lah, dia pun sangat-sangat menghargai bahan-bahan seramik. Sebab bagi mereka lagi lama benda tu lagi lama bahan seramik itu disimpan ataupun dijaga, lagi mahal nilai dia. Okey, satu sebab dia handmade, dia bukan buat guna mesin, dia buat guna tangan kan. Dia nak buat corak-corak macam ni kan. Okey, aplikasi kaca. Peradas makmal seperti bikar, kelangkun dibuat daripada kaca borosilikat kerana tinggi ketahanannya terhadap haba dan bahan kimia. Biasanya peradas makmal dan bikar dan kelangkun dibuat daripada kaca borosilikat. Penutup kaca mentol, mentol ni dibuat daripada kaca soda kapur kerana cirinya yang tahan haba dan mudah dibentuk. Dia tahan haba, dia taklah mudah pecah, tak mudah meletup, tapi dalam masa sama dia mudah dibentuk. Okey, prisma kaca. Prisma dibuat daripada kaca plumbum, digunakan untuk mengkaji penyebaran cahaya kerana mempunyai indeks bias yang tinggi. So kalau kita suluh dekat prisma, dia boleh keluarkan 7 spektrum color tu, spektrum warna tu.
Warna apa? Warna pelangi. Kejap saya keluar hutan bawa ibu unta. Merah, kuning, hijau. Kuning, merah, jingga. Keluar, kuning. Hutan, hijau Bawa biru. Ibu indigo, you ungu. Okay, 7 warna spektrum tu boleh dibiaskan dengan prisma. So prisma kaca ni boleh buat daripada kaca plumbum. Sebab dia ada indeks bias yang tinggi. Okay, kemudian tingkat kaca yang lusinan membenarkan cahaya masuk ke dalam rumah. Tingkat kaca biasanya buat daripada apa? Okay, biasanya soda kapur ataupun borosilikat. Sebab dia tahan haba. Dan dia boleh jernih. Bila dia jernih, lusinan dia boleh cahaya boleh masuk. Tu aplikasi kaca. Aplikasi seramik. Pinggan mangkuk diperbuat daripada seramik kerana cirinya tahan haba dan tidak terkakis. Okay, yang terbaik adalah pinggan mangkuk daripada seramik lah. Tapi kena hati-hati, seramik ramai daripada Cina kadang-kadang dibuat daripada tulang. Tulang takut tulang babi lah. Ataupun tulang apa pun takkan nak buat tulang jadikan kan. Tapi di Cina ada bahan-bahan dia guna daripada tulang. Kena hati-hati. Okay, kalau kita nak gunalah seramik yang dibuat daripada tanah liat. Okay, sebab tahan haba dan tidak terkakis untuk pinggan mangkuk. Okay, jubin seramik ataupun kita panggil tile digunakan sebagai lantai kerana cirinya yang berkilau menjadikan lantai kelihatan bersih dan cantik. Okay, tile pula ciri dia berkilau. Lantai dia nampak bersih dan cantik. Okay, sebab tu digunakan sebagai lantai. Okay, seramik digunakan dalam pembuatan gigi palsu kerana ciri seramik yang keras dan kuat serta lengai terhadap bahan kimia. Okay, boleh juga dibuat bahan gigi palsu kerana ciri dia keras. Kalau tak keras, tengah-tengah makan pecah pula, membaik tak ada buat gigi palsu kan. Okay, dan dia lengai terhadap bahan kimia. So kalau lengai ni, kalau gigi palsu ni buat daripada bahan yang tak lengai, maksudnya mudah bertindak balas dengan bahan ni, tengah-tengah makan kecap tengok gigi jadi terhakis, tak guna. Sebab tu dia buat daripada bahan seramik sebab dia keras dan kuat serta lengai terhadap bahan kimia. Okay, pasu bunga seramik adalah keras dan kuat. Pasu bunga seramik ni adalah keras dan kuat. Okay, dia tak mudah pecah lah sebagai dia dah. Okay, so kita dah bincang pasal kaca. Kita dah tengok macam mana kaca dibuat. Kita dah tengok komposisi kaca, fungsi kaca dan dia punya kelebihan setiap jenis kaca yang ada. Ada 4 kaca kan. Kaca silika telakur, soda kapur, kaca plumbum dan kaca borosilikat. Okay, seramik pun kita dah tengok tadi, bahan buat seramik daripada tanah liat. Okay, ada kegunaan-kegunaan tertentu dia, walaupun dia keras tapi dia rapuh. Okay, dan dia berkilau. Ni ciri-ciri yang ada pada seramik. So kita kalau balik lagi, kalau lepas kamu belajar, cuba kamu tengok kat rumah kamu, oh bahan ni, oh apa ni, yang ni seramik, oh yang ni kaca, oh yang ni so bila kita tahulah menghargai untuk setiap satu benda tu. So pada pendapat kamu, wajaran wajar tak kita guna bahan kaca dan seramik dekat rumah? Jadi kalau kamu kata wajar, kenapa wajar untuk kita gunakan berbanding kita guna bahan jenis plastik ataupun bahan jenis besi sebagai kegunaan seharian? Jenis logam, berbanding dua benda ni kita guna dalam kehidupan seharian kita. So kamu boleh tengok apa kepentingan dia, apa wajaran penggunaan kaca dan seramik dalam kehidupan seharian. Baik, saya rasa itu saja perbincangan kita. Okay, untuk ni, lepas ni kamu boleh buat modul untuk saya akan bagi muka surat dia berapa untuk kita buat sedikit pengukuhan kepada perbincangan kita hari ni. So kita juga akan ada perbincangan secara maya dalam sesi WhatsApp sekali nah. Okay, baik, jumpa lagi pada sesi kelas akan datang insya-Allah. Okay, sambung kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.